A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Pertama kali, terima kasih kepada tuan pengurusi majlis dan pengurusi masjid, para imam-imam, asatizah dan muslim-muslimat sekalian. Alhamdulillah, terima kasih kerana menjemput untuk bercakap pada malam ini, yang mana saya pun bukan ahli bercakap, tapi oleh kerana hajat saya datanglah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tunai hajat kita dan hajat saya dengan sebab saya menunaikan hajat tuan-tuan. Jadi ceramah Isra' Mi'raj ni walaupun tak pada cakap, tapi sunatnya dia bukan satu malam, barangkali seminggu. Tiap-tiap bah maghrib nak bagi habis seminggu. Jangan duk panggil pula lah malam ni pun mujak-mujak boleh main. Itu pun tuang masjid lain. Tuang masjid lain malam ni. Kalau ikut macam tu lah, saya pun tak tahu lah nak cakap. Nak ringkaskan, nak padatkan tu kan, tak pandai juga. Tapi kalau ikut tu panjang. Kalau ikutnya Isra' tu cukup Isra', Mi'raj lain pula. Ni kita nak pergi sekali ni, agak ni sikit lah. Kena pandai lah. Jadi saya pun sekadar boleh cakap lah, sekadar ilmu yang saya dapat. Ya, Alhamdulillah, ayat yang saya baca sebentar tadi, ayat mengenai Isra' dan juga Mi'raj secara umumnya, tapi dia lebih kepada Isra'. Allah mulakan dengan Subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Tuhan, Tuhan yang mengisrakan, yang menjalankan hambanya daripada masjidil haram kepada masjid al-aqsa pada waktu malam, daripada masjidil haram kepada masjid aqsa. Masjid Aqsa ni, Aqsa ni maknanya jauh. Aqsa ni jauh. Jauh lagu mana? Dengan nisbah kepada Masjidil Haram kepada Masjid Aqsa tu jauh. Sampai itulah lekat nama Masjid Aqsa. Naknya Allah nak pelaga dengan Masjidil Haram tu, jadi jauh lah. Kalau kita pergi Masjidil Aqsa, nak jauh dengan apa? Tapi kan nisbah dengan Masjid Haram dia jauh. Allah nak cerita apa? Nabi Muhammad berjalan satu malam yang sah ke Masjidil Aqsa yang jauh. Lailan ni nakirah. Nakirah ni panggil litaklil. Abang kata sedikit. Malam yang sedikit. Kalau kita pukul semua satu malam. Tapi dalam satu malam tu, sehingga kata ulama, satu saat. Kata setengahnya 1 jam. Satu saat. Nak pelik apa? Allah mula dengan Subhanallazi, Maha Suci. Dia mula tu elok dah. Bila dia mula dengan Subhanallazi asra bi'abdihi ni, kita kena terima dah. Subhan ni apa makna? Maha Suci Allah. Maha Suci Allah daripada menyamai dengan makhluk. Tak boleh kita banding dengan makhluk. Kalau makhluk kita nampak hebat dah, Allah hebat lagi. Jadi apa yang kita terlintas dalam hati,
Takut ada sesuatu yang kita tanya ya ke tak, itu semua kerja Allah. Maha suci Allah. Allah mula dengan maha suci. Pasal kita cerita ayat ni saja satu malam ya lah. Lagi buatlah kita cerita, tengoklah macam mana sampai dekat lah. Dia mula dengan maha suci, terima dah. Kemudian Asra, Tuhan yang mengisra, bukan Nabi Isra. Tuhan yang mengisra. Apa Isra? Menjalankan pada waktu malam. Isra ni jalan waktu malam. Itu bahasa Arab ni dia hebat. Bahasa Arab ni kalau berjalan malam nama dia lain. Sebut satu kalimah tu ya, kita tahu tu berjalan malam. Kita kena abang berjalan waktu malam. Sebab dia abang puk satu kalimah je berjalan malam. Kalau puk satu kalimah je jalan pagi. Puk satu kalimah je jalan waktu petang. Dia bahasa Arab gitu. Dia bahasa hebat. Bahasa dia cukup berkembang. Jadi dah kata Asra berjalan malam, sebut lagi pula Lailan malam pula. Tu dia nak mengkuat. Nak abang kata apa? Malam yang sedikit. Berjalan malam, okey, berjalan malam ni dia umum. Lailan, malam yang sedikit je. Satnya. Jadi bila Allah kata Allah menjalankan Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad jalan, Allah berjalan. Allah yang bagi jalan. Kalau Nabi Muhammad jalan, tak percaya tu, tak apalah juga. Ni Allah yang bagi jalan. Yang Abu Jahal duduk pening kepala pokok tu. Muhammad ada pula duduk baktan di masjid, di perang Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Kemudian di habaq naik ke langit pula satu malam. Pertama Allah sebut Maha Suci. Kemudian Allah yang menjalankan. Kita kalau kita abang ke orang, anak aku umur setahun pergi Mekah. Kalau anak aku umur setahun pergi Mekah, kalau dia berjalan memang murung. Nak pergi Mekah dia nak umur setahun. Duk mangkak kalau berjalan pun duk melelong-melelong lagi nak pergi Mekah seorang-seorang. Kita sini faham. Aku bawa pergi, hang bawa pergi tak apa. Kita bawa pergi umur berapa bulan tak apa. Kalau lepas benak bagi tak apa, boleh lah. Anakku umur 3 tahun pergi Mekah dah. Ni apa aku bawa. Kalau dia pergi sendiri dah semua. Nabi Muhammad Isra Mi'raj, bukan Nabi Muhammad yang berjalan, Allah yang bagi jalan. Allah yang jalankan dia. Iaitu Abu Jahal dia duduk pening kepala, mengaji sekolah dah. Hang duduk pening apa? Nabi Muhammad abang kata Allah bawa aku. Sudah lah. Allah bawa. Jadi Allah bawa jalan, bawa hiburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Masjidil Haram kepada Masjid Aqsa. Kepada masjid yang jauh. Allah nak kuat dengan malam yang pendek, kemudian daripada Masjidil Haram kepada masjid yang jauh. Allah boleh kata ya Masjid Palestin. Kan? Tapi nak abang kata masjid yang jauh. Sampai kita lah ni panggil Masjid Aqsa. Maknanya tak panggil Aqsa tak apa. Aqsa mana masjid yang jauh. Hidup dekat dengan dia, ngangguk apa? Semayang masjid yang jauh. Tapi dah Tuhan bagi nama. Tuhan bagi nama tu nak sempena pelaga dengan Nabi berjalan tu. Masjid Aqsa, masjid yang jauh. Bukan dekat tu, Masjid Haram, Masjid Aqsa. Kalau naik flight 2 jam. Kalau pada Masjid Haram kepada Palestin, Masjid Aqsa 2 jam. Ada. Kalau naik kuda ni satu bulan. Kalau naik unta ni 1 bulan. Kilometer dia lebih kurang 1250 kilometer. 1250 kilometer. Kita Penang KL 129. Lebih kurang tu lah. Satu. Tu. 290 no? 300 habis. Kalau kira betul-betul 290 lebih. Kita buh 300 lah. 300 pun tak apa lah. Ni 1250. PKM kita dah letih lah. Tolok main pagi sampai pukul berapa. Ni buh 30 lagi 300 km lagi baru 600. Buh 300 lagi sampai esok. Kan? Bukan dekat. Kita duduk dengar dalam Arab dekat dia jauh. Lepas tu Allah kata jauh.
Ini batu ini mukjizat. Mukjizat. Allah Ta'ala bawa dia ni ke alam lain dah. Alam lain. Jadi Allah bawa tu pada linuriyahu min ayatina, supaya kami perlihat, bukan supaya dia lihat, supaya kami perlihat. Tu kena faham Al-Quran ni satu-satu. Bukan Allah kata supaya Muhammad lihat. Muhammad tak boleh lihat. Supaya kami perlihatkan. Ira'ah. Dia bukan ru'yah. Ru'yah lihat. Ira'ah memperlihat. Dia nak pelik apa kalau kata Allah Ta'ala, Nabi lihat Allah. Nabi lihat segala hak benda pelik-pelik ni, dia boleh lihat. Sebab apa? Linuriyahu. Supaya kami memperlihat. Bukan supaya Muhammad lihat. Supaya kami memperlihatkan Muhammad. Semua Allah sebut dia. Muhammad tak ada apa-apa ni. Jadi tak perlu kita nak petikai. Tak perlu masyarakat pada masa tu nak kena petikai kalau dia faham. Cuma je ni, dalam hati ni dendam, dengki, macam-macam, dia tak menerima kebenaran. Cerita hak benar, dia nak cari hak salah juga. Jauh. Innahu huwas sami'ul basir. Dan Allah Ta'ala maha sami', maha mendengar, dan lagi maha melihat. Kata ulama, innahu huwas sami'ul basir, itu bukan Allah, Muhammad. Ini cerita khilaf lah ni. Jangan pula tanya puak-puak ni duk ambil video, duk ulang tak tu pula kan. Tak nak cerita. Jadi tak apa, kita cerita siap dah. Tinggal ulama kata innahu huwas sami'ul basir tu sesungguhnya Muhammad. Memang banyakkan ulama Allah lah. Memang itu memang dah masyhur lah. Tapi kalau nisbah, kalau kami hadut mengaji ni, ya zahir memang Allah. Tapi kami hadut mengaji, duk mengkaji, duk baca kitab ni, dia Allah ni dia tak akan tuntut ayat, melainkan ayat tu ada munasabah dengan cerita. Dengan cerita ayat dia nak tutup wa huwas samiul basir wa huwal ghafurur rahim wa ar-rahmanir rahim. Dia mesti ada sebab. Hak ni saya fikir kenapa Allah tutup wa huwas samiul basir? Apa nak sangkut dengan apa Isra Mi'raj? Wa huwas sami, dia dengar dan dia basir. Boleh sangkut, tapi dia munasabah tu mungkin jauh. Mungkin tak sampai ilmu saya. Tapi bila ulama kata wa huwas samiul basir tu kena kat Muhammad. Bila Allah Ta'ala bawa dia Isra Mi'raj dan Allah Ta'ala perlihatkan dia, pertontonkan segala benda yang pelik kat Muhammad, sehingga Muhammad tu sami, amat-amat mendengar dan amat-amat melihat. Hak benda yang orang tak boleh lihat, Muhammad lihat. Dan benda yang Muhammad tak boleh dengar, manusia tak dengar, dia boleh dengar hari tu. Sami'ul basir. Tak ada masalah ni. Hak ni tak ada masalah. Bukan kita kata samakan ni Muhammad dengan Allah. Dah. Sami' itu kita berdengar. Tak ada pelik apa. Macam kulullah wahad tu, hak tu ada khilaf. Hak tu memang bergaduh besar lah. Kul hu tu kembali pada Muhammad lah, tu gaduh besar. Hak ni tak ada apa-apa, sami' basir. Allah Ta'ala jadikan Muhammad tu sami'. Sami' ni sirah mubalaghah. Amat-amat mendengar. Sebab apa? Bila duduk di atas langit, bila duduk di alam ni, nak cakap macam mana dengar? Nak dengar macam mana? Di atas tu, pok-pok angkasawan, dia bukan cakap macam kita ni. Dia ada siap rekod cakap pun sampai dengar telinga dia, bukan cakap. Naik di atas, udara tak ada, tak boleh nak cakap. Di atas bukan dia cakap. Udara tak ada. Bukan, dia tak boleh. Menapas tak boleh. Nak pakai oksigen. Nak cakap pun dia ada alat dia. Jadi ni Muhammad berdialog lagu mana ketika naik di langit. Ni Muhammad bukan naik macam pok-pok tu naik di langit tu tak tahu duduk kat mana. Tembus langit tambah benda. Pok-pok tu ni Armstrong apa segala benda. Dia tu bendera Amerika duduk kibar aja. Padahal duduk mengaji mana ada udara. Kan dulu dengan bendera Amerika duduk kibar. Tak tahu duduk kat mana kita tak tahu. Tapi tak tembus langit tambah. Ni Muhammad ni bau langit ketujuh. Macam mana dia cakap dengan Jibril berdialog, jumpa Nabi-Nabi bigan-bigan duk cakap. Sebab tu Allah kata innahu sami' amat mendengar. Kan kita mengaji Isra Mi'raj dialog, hak tu panjang banget kata Isra Mi'raj ni seminggu boleh cerita. Jumpa Nabi Adam, jumpa Nabi Musa, Nabi Yusuf duk sembang. Marhaba bibni Saleh. Selamat datang. Kemudian duduk dialog dengan Nabi Musa. Apatah lagi dia bercakap dengan Nabi, dengan Allah. Dia minta turun 50 sembahyang. Nak dengar macam mana kalam Allah.
Lagi dahsyat, dah lah di atas tu. Atas tu mana ada udara, cakap tak boleh. Kemudian tak cakap dengan Allah. Kemudian macam mana ni Muhammad boleh tengok benda-benda yang ajaib. Ni basir ni memang dah. Benda-benda ni benda-benda yang ajaib. Sampai tahap situ muntaha, Jibril nak naik tak boleh. Aku tak boleh naik lah. Kalau aku naik, aku hancur. Tak mampu menghadapi nur Allah. Bukan Tuhan ada nur. Itu cara faham dia macam tu. Tak mampu menghadapi Allah lah. Dia kata kalau aku naik, aku hancur. Jibril. Lepas tu ni Muhammad seorang je boleh naik. Dia macam mana dia boleh tengok Allah? Ini atas pendapat ulama katakan ni Muhammad memang dapat lihat Allah. Cuma Aisyah je dia menafi dia Muhammad tak tengok. Tapi ulama tolak. Tak apa Aisyah ni. Aisyah dia orang perempuan. Faham kalau orang perempuan ni. Jadi ulama-ulama hadis mengatakan ni Muhammad memang tengok. Memang tengok Allah. Jadi bila Allah tahu basir, dia boleh tengok. Allah ni kalau dia boleh tengok dia bila dia izin tengok. Kita nak tengok tak boleh. Kita tak mampu tengok Allah. Lepas tu ni Musa nak minta tengok Allah. Lantara ni hang tak boleh tengok apa. Ni Musa minta nak tengok, hang tak boleh tengok. Bila kata nak tengok juga Allah kata tak apa. Hang tengok dekat bukit tu. Berdebum hancur. Tajalli Allah berdebar, ni Musa tersengkok berdebar. Tak boleh lihat. Tapi ni Muhammad nak pelik apa? Allah panggil. Nak tengok apa? Lepas tu puak-puak Mu'tazilah ni apa kata apa? Di akhirat tak boleh tengok Allah. Memang kita tak boleh tengok Allah. Tapi boleh tak Allah memperlihatkan dia? Allah bagi kita tengok dia boleh tak? Semua boleh kata boleh. Tuhan Maha berkuasa. Allah memperlihatkan dia di akhirat. Bukan kita melihat dia. Sebab di dalam syurga kalau mengaji, bukan semua orang boleh tengok Allah. Dalam syurga tu sendiri. Dan peringkat-peringkat dalam syurga, ada orang sehari sekali, ada seminggu sekali, ada sebulan sekali, ada setahun sekali, ada yang setiap masa dia boleh lihat Allah. Nak kata apa? Allah bukan matahari macam matahari dia boleh tengok macam tu. Allah nak perlihat pada siapa-siapa yang dia kenaki dapat lihat. Tapi Mu'tazilah kata apa? Tuhan bukan macam kita, bukan berjisim aurat nak tengok macam mana. Hang duk fikir otak hang. Itu di dunia, di akhirat Allah boleh memperlihatkan dia. Ni duk cerita ni Muhammad ni Allah bawa. Kemudian Allah memperlihatkan dia. Sehingga dia duduk tahap innahu huwas samiul basir. Jadi bila innahu dia panggil domain ni, dia ni kena kat Muhammad. Saya nampak ada munasabah. Kalau kembali dekat Allah, memang Tuhan samiul basir. Tapi dengan ayat sebelumnya tu tak nampak sangat relevant, tak nampak munasabah tu. Kait. Memang Tuhan sami. Kait dia tu. Sebab kami duduk mengaji, saya duduk baca tafsir pagi-pagi. Kami duduk mengaji. Kalau di pondok dulu, saya jalan ni 8 tahun mengaji. 8 tahun tiap malam. Tunggu kaji, gali. Memang kita perasan Allah ditutup ayat tu memang munasabah dengan sebelum dia. Dia nak tutup sifat-sifat dia tu. Wa huwal samiul basir, wa huwal ghafurur rahim. Dia ada munasabah. Tapi ayat Isra ni tak apa nampak munasabah. Tapi kalau kena kat Muhammad, munasabah. Mana? Dia amat mendengar. Walaupun dia naik pada 7 bintang langit, dia boleh dengar dialog-dialog bercakap. Apa sahaja dia dengar kalam Allah. Dan dia amat melihat segala keajaiban. Hak ajaib-ajaib ni dia boleh tengok. Lailan satu malam ni, nak cerita satu malam ni, saya nak cerita kata ulama 1 saat saja. 1 saat. 1 saat macam mana Ustaz? Tu dia tu kan kata subhanallazi, hang tanya sebab tak faham subhanallazi tu mula-mula tu. Subhana tu. Itu saya nak cerita ada pendapat ulama. Dan duduk ni pula. Ada ulama kata memang setengah malam lah. Ada 1 jam setengah malam. Apa pun 1 malam lah. 1 malam ni dia tak kira. Kan? Bila kira daripada maghrib ni sampai subuh dia kira 1 malam lah. Bila kita keluar 1 jam ya. Tu. Ada kata ulama 1 saat. Saya percaya. Sebab apa? Ni Muhammad bila dipindah, diisrakan, dia telah dibawa ke alam lain. Dia telah dibawa ke alam lain. Bukan alam duniawi dah. Dia dibawa ke alam malaikat. Ke alam malaikat. Pada masa tu, ketika Nabi Muhammad dikeluar di jalan tu, cepat tapi lambat. Mana ustaz cepat tapi lambat? Cepat tapi lambat. Tak faham tu dah. Cepat tapi lambat. Lagu mana cepat? Cepat tu nisbah alam dunia. Lambat nisbah alam dia. Kan alam dia sampai mula-mula dia langkah, jumpa apa dia? Jumpa Madinah. Ni Muhammad turun semayang. Tu bukan cerita saat tu. Takkan semayang 5 saat.
Turun sembahyang apa semua, tanya, tu apa ya Jibril? Ya, itulah tempat kamu nak pindah nanti ni. Berjalan pula. Berjalan, borak pula. Dia berjalan, tu langkah cepat. Pun sampai pula Bukit Tursina. Sampai Bukit Tursina. Ni turun pula Imam Muhammad sembahyang. Tu bukan 2-3 saat. Bukan 2 minit, 3 minit. Sembahyang, tanya pula, tu apa dia? Itu tempat munajat yang besar. Boom, jalan jap sampai pula Baitul Laham. Ni saya masuk siap-siap dah. Sampai Baitul Laham, ni Muhammad turun sembahyang. Tu pun bukan 3-4 minit. Sampai tu tak cerita berjalan pi. Kalau disebab alam dunia, ni sebab alam dunia nak jalan pi tu. Tu daripada Mekah nak sampai kepada Tursina apa semua tu jauh dah. Itu dah berjam-jam dah. Semayang. Lepas tu pas semayang, Muhammad tanya, tu di mana tempat tu? Itu tempat munajat. Sampai Baitul Laham, boom, semayang. Dan tanya Baitul Laham. Itu Baitul Laham. Baitul Laham tu tempat lahirnya Nabi Isa. Baitul Laham. Dia Baitul Laham ni, Baitul Maqdis ni, dia dekat-dekat. Sebab tu kita tengok ada baling-baling batu duk lawan dengan Yahudi ni. Orang Islam dengan orang Kristian. Kristian Islam bergabung lawan Yahudi. Kristian mempertahan Baitul Laham. Umat Islam mempertahan Baitul Maqdis. Baitul Laham ni tempat lahir Nabi Isa, tempat lahir Maryam. Dan makam Maryam pun ada di Baitul Laham. Dia ada lucing besar. Tong tong kalau siapa pergi Palestin. Itu Baitul Laham, tempat pemulia orang Kristian. Jadi puak ni duk lawan Yahudi ni, Arab dia Kristian pun Arab juga. Dia cakap Arab, duk bagi batu kat Yahudi tu. Kristian pun ada. Kristian pun Islam lah, banyak ramai Islam lah. Kristian tahan Baitul Laham, orang Islam tahan Baitul Maqdis. Sampai Baitul Laham. Jadi saya tak mau masuk lagi, nak cerita kata jauh. Jadi nisbah alam dunia lambat, tapi nisbah alam dunia dia lambat, cepat. Tapi nisbah alam Nabi Muhammad tu dia lambat. Nabi Muhammad pasal lama, tapi dia tak tahu. Kalau kita ambil pendapat 1 saat, 1 jam, 1 saat tu, dia tak tahu, rupanya dia sat ni. Sehingga kata ulama, ni saya cerita hak khilaf ni, saya suka ambil hak pelik ni. Hak tu memang tak pelik lah. Setengah malam ke, hak tu piak-piak lah. Saya nak ambil hak 1 jam ni. Ada kata saya 1 saat. 1 saat. Sampai kata ulama kata Nabi Muhammad keluar tu, kan kunci rumah dulu kan, kunci besi besar tu, berdekang. Sampai lah. Kang mungkin 3-4 kali dia kan hak bulat rumah dulu kan, berdekang. Bila ni Nabi Isra, bom sampai ke rumah. Sampailah. Nisbah dunia, tapi nisbah alam tu lama. Itu saya kata lambat tapi cepat tapi lambat. Alam Tuhan buat ni dia tak sama. Ni kita lah ni alam malaikat ada. Lah ni jin ada jin. Alam jin cerita lain, bunian cerita lain. Kadang-kadang mungkin kita duduk ni di kampung bunian dan tempat jin dan malaikat. Malaikat duduk ada, setiap seorang ada berapa malaikat. Takkan malaikat duduk besar macam kita ni, dia besar, dia duduk macam kita ni. Pecah majid ni. Dia nak jaga kita macam ni, kita halui. Dia besar. Bila alam dia, macam tuan-tuan duduk dengan saya ni, kalau alam dia, kita besar. Kita jadi besar macam mereka. Di alam mereka. Kalau kita di alam kita, malaikat di alam dia jaga kita. Macam mana kita ni halus kecil. Nak jaga macam mana? Beratus-ratus ni setiap sendi ada. Tak badan beratus-ratus, 2 orang sudah rakit atik. Nak tengok macam mana halus. Lepas tu nak baca. Lepas tu tak boleh. Kita tak boleh. Dia kamu Isra Mi'raj ni Allah dah bawa ke dunia lain. Di Muhammad duk alam lain lah. Belaga ni, jin tak nampak. Jin tak belaga dengan malaikat. Malaikat tak belaga dengan jin. Bunian hantu raya tak kira lagi. Duk kolam, duk senungguk kolam. Ada. Tuan-tuan tak nampak. Ada. Hantu raya macam orang hantu raya. Masing-masing tak kacau. Kadang-kadang ni padang bola, bunian pun boleh jadi.
Apatah lagi alam ketuhanan. Saya sebut alamnya ibahanya. Tuhan bukan ada alam. Apa dia Allah? Kita tak nak fikir dia. Kita nak guna kepala otak kita. Sat dia. Sampai ke degung. Kira tu yang gantung dekat pintu rumah tu. Kek. Ni rumah sampai. Sampai tu. Tapi lambat. Di alam dia. Allah Ta'ala bawa ke dunia lain. Hak ni benda ni kita kena faham. Duk majlis Isra' Mi'raj ni supaya mengukuhkan iman kita dan kita percaya benda-benda yang gaib dan yang pelik-pelik. Yang kadang-kadang kita kira logik akal kita, tok cerita benda pelik ni mohong, tok guru penipu lara lah ni. Pok ni duk tak bagi kita percaya kat tok guru ni penipu lara. Duk cerita benda pelik-pelik. Hang kata duk bawa Quran dan Sunnah, tapi rupanya hang ni tak duk pegang akal macam Mu'tazilah. Mu'tazilah tak logik akal, tak terima. Ya kah? Tok guru cerita benda pelik-pelik dalam kitab-kitab. Kadang-kadang dia punya pengalaman guru-guru mereka. Ni benda ni saya tak nak pelik. Kadang-kadang satu saat aku terima di nisbah kita. Nisbah dia memang lama. Nak pelik apa tu? Saja saya ambil pelik kata tuan-tuan ambil hak 5-6 jam tak kuat tu. Tu senang tak elok cerita tu. Tu pun pelik dah. Tapi satu saat lagi pelik. Saya percaya tu. Macam mana Tuhan bawa ke alam lain. Ni macam saya kata Kaabah kita duduk tawaf tu. Bukan kita saja, jin buka tawaf juga. Malaikat pun tawaf. Mereka ada Baitul Ma'mur. Tapi mereka tawaf juga. Tapi malaikat tawaf Kaabah, dia nampak di alam dia. Dia pun kalau berjalan macam kita juga. Bukan dia nampak macam alam kita. Kalau alam kita jin tawaf langkah begitu lah. Syuk 7 kali. Dia angkat kaki ni tu lah. Yang lipat kaki bersin. Dah Kaabah nampak sepetak. Hai dah. Jin kalau tawaf macam mana kita tawaf? Letih. 7 kali. Malaikat pun dia nampak alam dia, Kaabah tu dia alam dia. Bukan dia alam kita. Faham tak saya cerita? Gitu. Malaikat pun dia pun kalau pasal malaikat dia tak ada letih, tapi dia pasal lama aja. Jin letih macam kita. Dia tak nampak Kaabah macam di alam kita. Kalau di alam kita, dia langkah 5-6 langkah je. Telagak 1. Tak 2. Pak 3. Oh, dia tawaf sat. Tak kita letih, depa berletih. Nabi Muhammad ni dibawa Isra' Mi'raj di alam dia. Sebab tu ada orang cerita kadang pok-pok ni duk kata apa? Kita nak tahan untuk duk cerita. Dan kita duk baca Fadailul A'mal apa. Benda-benda tu. Pok-pok ni Fadailul A'mal dia tolak. Maulana Zakaria Kanahlawi dia tolak, punya alim. Maulana Zakaria dia boleh tolak. Ni apa cerita pelik-pelik Fadailul A'mal. Hadis tu ni, hadis maudhu'. Mai kalau nak kira nampak ni. Dia pun duk tikai tu Syekhul Muhaddis. Syekh bagi ulama hadis. Maulana Zakaria Kanahlawi dia boleh petikai. Bahawa dalam Fadailul A'mal tu cerita pelik-pelik. Jangan duk kira rupa ni. Tu yang saya cakap mana ni. Dalam tu ada cerita lagi mana ibadat ulama dulu. Dan tu cerita. Ada orang yang mana dia ibadat dia 1000 rakaat. Pok ni, sebab tu pok ni dia kira kepala otak. Dia tak kira mukjizat, dia tak kira di alam ni. Ikut kepala otak. Depa kira 1000 rakaat ni macam mana? 1000 rakaat. Dia kira kepala. Kalau kira kepala otak memang tak boleh sampai 1000 rakaat. Mayang tarawih pun 20 rakaat. Daripada Isya sampai pukul 11. 20, boh lagi 20. Pukul 11 sampai pukul 2. Boh 20 lagi. 2 sampai pukul 4. Boh 20 lagi. Pukul 4 sampai subuh lah. Tak sampai 1 rakaat lagi. Macam mana 1000 rakaat? Tapi tu cerita ada ulama-ulama ibadat 1000 rakaat. Ada ulama-ulama ibadat 2 rakaat. Satu wudu Isya sampai subuh. Bila pok ni bila dia duduk di alam lain, Allah Ta'ala bawa bila dia pok ni bila Allahu Akbar. Dia dah buang haul dan kuwah. Tidak ada daya dan upaya melainkan Allah. Tidak ada kekuatan dalam buat taat dan tidak ada keupayaan dalam meninggal maksiat melainkan bantuan Allah. Dia buang kekuatan diri, masuk kekuatan Allah, bawa. Sebab tu pok ni bila tanya aku sembahyang 1000 rakaat, hakikat di dunia tak sampai. Tak sampai. Tapi dia yakin dia buat 1000. Sebab Tuhan bawa di tempat ni. Nabi Muhammad kalau kira alam dunia, mana boleh nak sampai Masjid Aqsa. Satu malam. Flight pun 2 jam. Kereta pun sampai Sadih. Sampai beratus jam. 1 jam untuk kira.
Kalau naik unta 1 bulan. Macam mana boleh? Nak pelik apa? Sebab tu kalau tunggu bercerita, ada ulama wali Allah ibadat. Memang kalau 1000 memang tak munasabah tuan-tuan. Tak munasabah. Saya dulu fikir dia, pok ni dia perkira akal. Lepas tu Mu'tazilah pok ni. Mana boleh nak sampai 1000 rakaat? 2 rakaat tak sampai. Tuan-tuan kira ni main sampai. Isya 20 rakaat. Isya sampai pukul 11 baru balik. Kalau 20 lagi 40 rakaat. Pukul 11 sampai pukul 1. Lagi 20. 1 sampai pukul 3. Lagi 20. 3. Pindah sampai 1, 2, 3, 4, 1 jam. Tak sampai. Macam mana 1000? Sebab itulah dalam kitab Pedul Amal pun ada cerita lagu mana amal-amal. Ada yang baca Quran 1 hari 10 kali khatam. Kalau kita kira gila 10 kali khatam. Ada yang kata halu. Imam Nawawi ada sebut dalam azkar. Imam Syafi'i paling hebat lah kita dengar. Imam Syafi'i bulan puasa 2 kali khatam. 2 kali khatam tu pun tak ada khatam. Malam sekali, siang sekali. Kalau puak ni kalau cabar pun mampu. Ada seorang ustaz, dia orang hafal Quran dan dia duk ajar Quran. Dia kata, ustaz saya dah cuba lah. Saya cuba nak khatam 1 hari. Pada ustaz melelong je lah. Malam tak tidur. Dia cuba nak khatam 1 hari. Tak lepas duk baca-baca ni ganti-ganti, duk baca kubur tu ganti-ganti. Duk baca orang berarti malam-malam tu tukar-tukar. Ni tak, dia tak saya cuba baca. Tak boleh dah ustaz, melelong. Pindah-pindah begitu. Baru sekali Imam Syafi'i 1 malam setiap hari 1 kali khatam. Melainkan bulan puasa mungkin dia tak larat 2 kali khatam sahaja. Melainkan bulan puasa mungkin dia tak larat 2 kali khatam. Hari-hari biasa ni sekali khatam. Melainkan bulan puasa saja mungkin dia tak larat hanya 2 kali khatam. Lagi banyak pada hari-hari. Kita bulan puasa lagi tak larat alasan 2 kali khatam. Tu pun tak boleh sampai. Tak boleh fikir. Tapi pok ni Depa buang haw dan kuah tak ada kat mereka. Yang ada hanya kekuatan Allah. Tak ada apa kuatan kat aku. Berdebak Tuhan bagi power, dia boleh baca. Boleh hantar. Sampai ada 10 kali khatam. Buka dalam azkar pun ada. Kalau 10 kali khatam ni luar biasa dah. Ada yang wali-wali Allah 10 khatam. Tapi kalau pok-pok ni kira akal memang tak ada. Ni kalau kira akal kita tak boleh terima Isra' Mi'raj Nabi. Jangan duk terima, hampir balik kalau tak boleh terima ni. Nak pelik apa? Allah tak boleh buat pada siapa-siapa yang dia kehendaki. Cuma saya cerita je lah. Jangan kita duk buat cerita, tak faham ni buat cerita. Saya cerita ni pendapat-pendapat. Kita duk kata apa tu? Duk cerita bohong. Kalau kita kira kekuatan kita, bolehkah kita semayang wudu isya, wudu subuh? Dia akan fikir apa? Dia tak kentut ke? Tak mengantuk ke? Tak lena ke? Tak kentut, tak berak ke? Tuhan kira kekuatan manusia. Tapi bila hang buang kekuatan hang, Allah bagi kekuatan dia. Tuhan bukan jenis lena kentut berak. Tuhan bagi berdemang. Macam ni Muhammad dapat sami dan basir. Lepas tu para wali Allah dah hadir. Kuntu sam'ahu. Kalau siapa-siapa yang banyak buat amal ibadat sunat, Allah kata